Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Saya Nur Farhana binti Sulaihi, mahasiswi sarjana Usuluddin Universiti Islam Sultan Syarif Ali, Negara Brunei Darussalam, insya-Allah ingin membentangkan kertas kerja saya yang bertajuk Gaya Hidup Westernisasi di kalangan para pelajar institusi pengajian tinggi Negara Brunei Darussalam dan kesannya. Terlebih dahulu, saya ingin menerangkan sedikit sebanyak mengenai isi kandungan yang akan saya bentangkan pada selepas ini, iaitu yang pertama sekali ialah pendahuluan, kemudian diteruskan dengan permasalahan kajian, kemudian diteruskan lagi dengan soalan dan objektif kajian, kemudian diikuti dengan kepentingan kajian, sorotan literatur, skop kajian, metode kajian dan juga hasil dapatan kajian. Oleh yang demikian, saya juga ingin menyentuh dari bab 1 hingga bab 4 yang merangkumi mengenai definisi westernisasi dan juga sejarah kemunculannya, kemudian gaya hidup westernisasi melalui pergaulan dan pemakaian, kemudian juga kaitannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja, dan yang terakhir sekali, mengenai westernisasi di kalangan para pelajar institusi pengajian tinggi serta penutup. Pertama sekali, pendahuluan, westernisasi ini merupakan serangan pemikiran yang berlaku sejak abad ke-18 Masihi lagi. Ia turut berkembang mengikut peredaran zaman yang mana ia ada berlaku di negara Arab seperti Mesir, Turki dan lain-lain. Oleh itu, pemikiran ini juga turut terjadi akibat penjajahan Barat yang ingin menguasai negara Islam dan juga ingin menguasai ilmu ulama-ulama terdahulu. Kepentingan kajian ini ialah agar pembaca tahu membezakan di antara pemikiran sahih maupun yang batil. Kajian ini bertujuan untuk menyesuaikan pemikiran mengikut ajaran Islam yang bertepatan dengan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah dan falsafah Melayu Islam Beraja. Permasalahan kajian. Adapun westernisasi ini berkembang mengikut arus zaman kemodenan melalui media sosial, wayang, media massa dan sebagainya. Jadi tidak dinafikan lagi ia pesat berkembang di negara Asia. Kesan pemikiran ini dapat dilihat kemarakannya dari segi pergaulan, fashion pakaian dan penggunaan bahasa yang tidak jauh bezanya dengan negara Barat ataupun budaya Barat. Kemudian, menurut Muhammad Syauqi pada tahun 2012, beliau mengatakan bahawa kemasukan pengaruh tamadun atau budaya Kristian Barat dalam Daulah Uthmaniyah lebih rancak berlaku apabila wilayahnya semakin berkembang. Keadaan ini telah mewujudkan budaya pertukaran dan saling mempengaruhi satu sama lain, khususnya dalam bidang peperangan dari sudut taktik dan persenjataan. Aspek lain seperti pakaian, pemakanan dan perkahwinan juga tidak ketinggalan menerima kesan dari keadaan ini. Jadi, apa yang disebutkan di sini bahawa westernisasi itu akan terkesan mengikut sesuatu tempat itu. Contohnya saja mungkin terkesan dari segi pakaian ataupun permakanan ataupun juga dari segi lain-lain hal. Jadi westernisasi ini lebih mempengaruhi pada masa itu dari segi budaya Kristian Barat kepada Daulah Uthmaniyah pada ketika itu dalam konteks ayat ini. Tidak lupa juga bahawa pada ketika ini pun juga terkesan westernisasi itu di kalangan alam Melayu, khususnya di negara-negara yang mempunyai agama rasmi Islam. Kemudian permasalahan kajian. Adapun perkara ini banyak berlaku di negara jiran dan pemikiran ini juga menyelinap masuk tanpa disedari khususnya kepada generasi belia. Oleh itu, pengkaji akan menggunakan kaedah soal kaji selidik kepada pelajar institusi pengajian tinggi IPT di negara Brunei Darussalam agar mengetahui sejauh mana pemikiran ini memberi kesan kepada belia sekarang. Okay, soalan kajian.
apakah yang dimaksudkan dengan westernisasi dan sejarah kemunculannya. Kemudian yang kedua, apakah yang dimaksudkan dengan gaya hidup westernisasi. Dan yang ketiga, apakah perbezaan gaya hidup westernisasi dan juga falsafah Melayu Islam Beraja. Yang keempat, apakah westernisasi ini di kalangan para pelajar institusi pengajian, apakah kesan westernisasi ini di kalangan para institusi pengajian tinggi. Oleh itu, objektif kajian menjawab persoalan kajian yang sudah dijelaskan tadi, bahawa yang pertama, meneliti definisi westernisasi dan sejarah kemunculannya. Kemudian yang kedua, menerangkan gaya hidup westernisasi melalui pergaulan dan pemakaian. Yang ketiga, merungkai perbezaan gaya hidup westernisasi dan juga falsafah Melayu Islam Beraja. Dan yang keempat, mengkaji kesan westernisasi di kalangan para pelajar institusi pengajian tinggi. Kemudian, kepentingan kajian ini menerangkan mengenai westernisasi agar pembaca memahaminya dan tahu membezakan di antara perkara yang sahih dan juga batil. Oleh itu, pengkajian ini akan mengkaji kesan westernisasi di kalangan para pelajar institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam, dan kajiannya adalah bertujuan untuk menyesuaikan pemikiran mengikut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah yang bertepatan dengan falsafah Melayu Islam Beraja. Berikut adalah sorotan literatur. Sorotan literatur yang pertama dari Marco, makalah tentang westernisasi. Oleh itu, artikel ini ada menyebutkan beberapa pengenalan mengenai westernisasi dan kemudian ciri-cirinya juga. Di samping itu juga ada menyebutkan faktor-faktor apakah penyebab westernisasi itu masuk ke dalam budaya sesuatu tempat itu, dan juga penulis ini menerangkan bahawa ia mempunyai impak yang mana ia boleh tercetusnya pemikiran liberal yang biasa dianut oleh orang Barat dan tanpa disedari memasuki budaya Indonesia dan juga belia pada ketika ini. Dan dianggap perkara itu adalah normal. Kemudian, beliau juga memberikan beberapa contoh westernisasi yang berlaku di kalangan masyarakat seperti pakaian Barat, lepas tu pergaulan bebas, sifat hedonisme dan keinginan memiliki barang-barang yang berjenama dari Barat dan sebagainya. Oleh itu, beliau juga mengakhiri dengan solusi masalah westernisasi di Indonesia, dan pengkaji akan mengkaji sejauh mana penggunaan pakaian dan juga pergaulan di dalam institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Kemudian, sorotan literatur yang kedua ialah Azizan Baharudin, Islam Liberalisasi, Isu, Ancaman, Cabaran dan Usaha Membendungnya Pengalaman Malaysia. Jadi, dalam penulisan beliau menerangkan mengenai definisi dan asal-usul pemikiran liberal dan penggunaan Islam liberal. Kemudian juga diterangkan mengenai penggunaan perkataan Islam liberal yang menyelewengkan akidah umat Islam itu sendiri. Dan kemudian beliau membahaskan mengenai impak Islam liberal, apa kesan buruknya, seperti sekularisme, pluralisme, agama, hermeneutika dan feminisme. Oleh itu juga, di dalam penulisan beliau dilampirkan beberapa gerakan seperti isu penubuhan interfaith, Council, Sister in Islam dan sebagainya. Kemudian juga penulis juga memberikan beberapa wasilah ataupun cara bagaimana menangani pemikiran tersebut, dan juga terjawab di dalam penulisan beliau. Penulis ini menggunakan kajian kualitatif yang beliau dapati dari beberapa institusi kerajaan dan surat khabar, manakala pengkaji atau saya sendiri akan menggunakan kajian kualitatif dengan menggunakan kaedah soal kaji selidik di kalangan penuntut di institusi pengajian tinggi negara Brunei Darussalam. Kemudian sorotan literatur yang ketiga ialah Muhammad Aizam bin Mas'ud, Serangan Ideologi Barat terhadap Pemikiran Umat Islam dan Implikasinya kepada Iman. Dalam penulisan beliau menerangkan mengenai beberapa pemikiran seperti sekularisme, kapitalisme, humanisme dan hedonisme, dan menerangkan ciri-ciri setiap pemikiran tersebut dan juga kesannya terhadap iman. Oleh itu, saya sebagai pengkaji akan menerangkan mengenai
westernisasi dan ciri-cirinya serta kesannya terhadap falsafah Melayu Islam Beraja. Skop kajian. Adapun kajian ini akan meneliti pengertian westernisasi, gaya hidup westernisasi dan perbezaan falsafah Melayu Islam Beraja dan gaya hidup westernisasi. Kemudian, pengkaji akan menghadkan kajian kuantitatif kesan westernisasi di kalangan para pelajar Institusi Pengajian Tinggi Negara Brunei Darussalam kepada 5 buah universiti, iaitu Universiti A sehingga Universiti E. Kemudian metode kajian. Adapun pengkaji akan menggunakan kajian kualitatif dan juga kajian kuantitatif, di mana kajian kualitatif adalah merangkumi pengenalan westernisasi, sejarahnya dan pengenalan falsafah Melayu Islam Beraja. Kemudian kajian kuantitatif akan menggunakan kaedah soal kaji selidik kepada para pelajar Institusi Pengajian Tinggi di Negara Brunei Darussalam. Saya sampelnya 200 orang, yang mana 40 pelajar dari setiap universiti, dari Universiti A sehingga Universiti E. Kemudian hasil dapatan kajian memfokuskan kepada westernisasi yang mana diterangkan di dalamnya mengenai definisi dan sejarah kemunculannya yang terkesan di negara seperti Mesir dan juga Turki, dan juga kemudian pengkaji menerangkan gaya hidup westernisasi serta perbezaannya dengan falsafah Melayu Islam Beraja, kerana MIBR itu sendiri tidak menggunakan konsep multiracial, multireligious dan multicultural, kerana sudah turun-temurun negara Brunei Darussalam ini merupakan negara Melayu Islam Beraja yang mana tiada percampuran di dalam bangsa, agama dan budaya. Okay. Oleh yang demikian, kajian akan menggunakan kaedah soal kaji selidik di kalangan para pelajar di 5 buah institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam. Adapun westernisasi dan sejarah kemunculannya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, westernisasi itu bermaksud pemujaan terhadap Barat yang berlebihan ataupun dikenali sebagai pembaratan. Oleh itu, begitu juga dengan Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, diterangkan di sana bahawa westernisasi ini disebut sebagai pembaratan yang bermaksud perbuatan, usaha, kegiatan dan sebagainya yang menjadikan sesebuah negara itu meresapi adat, cara hidup, kelakuan orang Barat, pemodenan yang berasaskan tamadun Barat, dan ini mengakibatkan proses urbanisasi, perindustrian dan modernisasi. Menurut Shauki 2012, westernisasi etnik atau dikenali sebagai proses pembaratan ini berlaku sejak Daulah Osmaniyah lagi, yang mana pada masa itu ada kerajaan yang terletak berjiran dengan Daulah Osmaniyah ini, iaitu Empire Byzantine, yang mana di sana berlakulah beberapa proses asimilisasi yang melibatkan sistem-sistem penting perintah, dan juga ia banyak diadaptasikan kepada sistem pemerintahan. Apa yang ada di sistem pemerintahan Byzantine itu ada terkesan di sistem Daulah Osmaniyah itu sendiri. Kerajaan Osmaniyah ini merupakan proses pembaratan atau westernisasi. Ada memulakan proses pembaratan sekitar abad 18 ke 19 sebelum berlakunya proses sekularisasi dengan kenaikan Mustafa Kamal Atatürk pada abad ke-20, dan adanya berlaku 2 reformasi, iaitu Nizam Al-Jadid dan juga Tanzimat. Daripada 2 reformasi tersebut berlakunya 2 kumpulan atau terciptanya 2 kumpulan, iaitu Osmani Muda dan juga Turki Muda, yang mana ia menyebabkan reformasi yang membawa kepada proses pembaratan dari segi ekonomi, kewangan, pentadbiran dan pendidikan. Kemudian gaya hidup westernisasi melalui pergaulan dan pemakaian. Jadi gaya hidup pergaulan ini ialah menerangkan mengenai bicara dan sopan santun di wilayah barat yang sebetulnya berbeza dengan wilayah timur. Oleh itu, adapun gaya hidup westernisasi ini dan budaya asing tidak akan berhenti dan terus berkembang, dan akan terus berkembang dengan tujuan agar dapat mengembangkan pola pemikiran agar ia dapat bersaing mengikut zaman tanpa harus merosak budaya asli dalam sesuatu daerah itu.
Selain itu juga media massa juga memainkan peranan dalam hal ini, dan juga sekiranya seseorang itu bekerja di sesuatu tempat ataupun di sesuatu tempat di kawasan barat ataupun menuntut ilmu di sana, maka akan terkesan westernizasi di setiap individu itu. Kadang-kadang ada yang terkesan. Sebagai contoh saja, perempuan sewajarnya menutup aurat. Kemudian, oleh sebab terkesannya westernizasi ini, maka seorang perempuan itu tidak malu lagi untuk mengenakan pakaian yang terbuka ataupun tidak menutup aurat, seperti mengenakan baju ketat, mewarnai rambut, dan juga tidak memakai tudung ketika keluar rumah. Cuma itu juga dengan lelaki, kadang-kadang ada yang meniru style atau fashion barat itu sendiri, yang mana kadang-kadang mereka tidak menutup aurat. Jadi oleh yang demikian, kajian ini memfokuskan melalui pergaulan dan pemakaian lelaki serta perempuan di kalangan belia. Kemudian perbezaan gaya hidup westernisasi dan Melayu Islam beraja. Adapun seperti mana yang kita ketahui bahawa westernisasi itu bermaksud pemujaan terhadap barat yang berlebihan atau lebih kepada pemberatan. Jadi falsafah Melayu Islam beraja ini, kedudukannya dan coraknya telah diperkukuhkan dengan peruntukan undang-undang bertulis dan juga perlembagaan dalam perkara-perkara kuasa memerintah. Jadi di negara Brunei Darussalam, perkara-perkara mengenai Bani Kitakta dan juga perkara-perkara mengenai Perdana Menteri, jadi seorang raja atau sultan itu dan Perdana Menteri itu sendiri mestilah seorang yang berbangsa Melayu Brunei dan juga beragama Islam. Oleh itu juga, itu yang dikatakan sebagai sistem beraja. Kemudian, dalam perkara ini juga, Islam itu dijadikan sebagai agama rasmi dan juga bahasa Melayu itu dijadikan sebagai bahasa rasmi negara. Oleh itu, haruslah di dalam sebuah negara, di negara Brunei Darussalam ini, terdapat falsafah Melayu yang mana ia merupakan bahasa rasmi negara, Islam sebagai agama rasmi negara, dan sistem beraja yang mana yang kuasa pemerintahannya adalah di kalangan Melayu Brunei yang beragama Islam. Ini menunjukkan bahawa corak Melayu Islam beraja itu harus diaplikasikan kepada masyarakat Brunei itu sendiri. Jadi termasuk juga dalam tadi mengekalkan adat Melayu, masyarakat Brunei itu mengekalkan adat Melayu tanpa meninggalkan kepercayaan agama Islam menurut akidah Ahli Sunnah wal Jamaah sebagai pegangan negara ini. Jadi sesuatu yang berkaitan dengan kepelbagaian dalam agama ataupun multi-religious dan kepelbagaian dalam adat itu ataupun multi-culture itu tidak seharusnya masuk ke dalam negara Brunei Darussalam kerana sudah jelas bahawa falsafah Melayu Islam beraja itu mengekalkan adat Melayu dan Islam itu sendiri agar pemikiran atau budaya luar itu tidak masuk secara berleluasa. Kemudian kesan organisasi di kalangan para pelajar institusi pengajian tinggi, pengkaji akan meneruskan kajian ini dan memfokuskan kajian selidik kepada belia sahaja, khususnya kepada institusi pengajian tinggi di negara Brunei Darussalam seramai 200 orang di 5 buah institusi, iaitu institusi pengajian tinggi di setiap universiti mempunyai 40 orang pelajar yang akan dikaji selidik. Kesimpulannya, jadi seiring dengan peredaran zaman itu, westernisasi kini bermaharajalela dalam pemikiran manusia secara sedar dan tidak sedar, terutamanya melalui media massa, televisyen dan juga filem. Bagi menangani masalah tersebut, seharusnya kita ni tu terlebih dahulu tahu di mana kedudukan belia masa ini. Adakah westernisasi sudah memasuki gaya hidup belia ataupun sebaliknya, kerana belia sekarang merupakan pemimpin di masa akan datang. Jadi, secara kesimpulannya bahawa bab yang pertama menerangkan mengenai definisi itu secara umum dan juga sejarah kemunculannya. Kemudian yang kedua mengenai gaya hidup westernisasi yang berlaku di kalangan belia. Kemudian yang ketiga menerangkan mengenai perbezaan gaya hidup westernisasi dan juga falsafah Melayu Islam beraja.
Dan yang keempat terakhir sekali mengenai kesan di kalangan penuntut atau para pelajar di institusi pengajian tinggi Brunei Darussalam. Oleh itu, belia harus membawa pemikiran betul dan juga bertepatan dengan falsafah Melayu Islam Beraja dan berlandaskan akidah Ahli Sunnah wal Jamaah. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.